Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk menyambung pembacaan kita di dalam kitab yang bernama Mustikah Hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang baru yang belum pernah kita baca. Malam ini kita mula membacanya dan kita faham apa yang kita baca dan kita bertindak sewajarnya. Jadi kalau tak salah saya, kita masih membicarakan tentang beriman kepada adanya hari akhirat. Dan hadis yang kita nak baca malam ni hadis yang ke-104. Betul? Betul ya? 104. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah fayahtimmuna lidhalik fayulhamuna lidhalik fayaquluna law istashfa'na ala rabbina azza wa jalla hatta yurihana min makanina hadha. Qala fayatuna Adam alaihi salam fayaqulun anta abul khalqi khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara lil malaikata fasajadu lak isfa' lana 'indaka rabbik hatta yurihana min makanina hadha wa yaqulu lastu hunakum wa fi riwayatin lastu laha wa yadhkuru khati'atahu allati asabaha wa yastahyi rabbahu minha walakin i'tu nuha awwala rasulin ba'asahu Allah ta'ala. Qala fayatuna Nuhan alaihi salam fayaqulu lastu hunakum wa fi riwayatin lastu laha wa yadhkuru khati'atahu allati asaba fayastahyi rabbahu minha walakin i'tu Ibrahim alaihi salam alladhi ittakhadhahu Allahu khalila fayatuna Ibrahim alaihi salam fayaqulu lastu hunakum wa fi riwayatin lastu laha wa yadhkuru khati'atahu allati asaba fayatastahyi rabbahu minha walakin i'tu Musa alladhi kallamahu Allah ta'ala wa a'tahu at-taurata qala fayatuna Musa alaihi salam
فيقول لست هناكم وفي رواية لست لها ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم وفي رواية لست لها ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي وفي رواية فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا ويدعني ما شاء الله أن يدعني ويقول يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي عز وجل ثم اشفع وفي رواية ويؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يليهمنيه الله ثم أخر ساجدا ويقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي وفي رواية فأرفع رأسي فأقول يا ربي عجل على الخلق الحساب. Al-Jamaah artinya ramai yang meriwayatkan hadis seperti ini ya. Panjang benar hadisnya, macam pun dah mengah macamnya. Ya. Hanya mengah pun. Kalau dah jantung baru lepas belah. Baca panjang-panjang pula orang ini. Tak apa lah lantak. Kalau tumpuk pun tumpuk lah. Ngaji hadis tak salah je. Tumpuk tengah ngaji hadis boleh tak? Boleh. Tumpuk tengah baca Quran boleh tak? Boleh. Tumpuk tengah berjoget? Tak boleh ya. Okey. Baik. Berhubung dengan syafaat ni, cerita ni syafaat ni ya. Mula-mula jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Musa dan sebagainya. Kita baca senang. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat yang di antara sahabat yang besar lah ya. Radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menghimpunkan sekalian manusia pada hari kiamat. Semua manusia nanti akan dihimpunkan oleh Allah. Di mana? Di padang mahsyar. Kita esok berjumpa lah belakang tu di padang mahsyar. Saya, tuan-tuan, puan-puan, jumpa lah tu ya. Itu Ustaz Ibrahim tu katanya. Kalau kenal lah. Lagi siapa? Jumpa siapa? Jumpa dengan Piramli, Jin Samsudin. Lagi? Salih Kamil. Tak kenal? Mustarjo. Tak kenal Mustarjo? Jumpa esok sana tu. Ya. Apa lagi? Ibrahim Pendik. Cikgu ni ingat Ibrahim Pendik aja. Ya. Jumpa esok. Semua berkumpul di hari kiamat esok. Ya.
Maka dengan sebab dahsyatnya keadaan di situ, hari kiamat tu dahsyatnya, di mahsyar tu dahsyat. Apa dahsyatnya? Matahari sejengkal dari kepala. Kemudian apa lagi? Berpeluh, ada orang yang hak betis, ada yang hak pinggang, ada yang apa dada, ada yang apa muka, ada yang apa hidung pun ada. Ya, begitu dahsyatnya matahari tu jengkal dari kepala. Bayangkanlah yang sekarang ni pun hangat pijo ni pun dah tak tahan kan. Dah lama tak ada hujan ni, matahari ni punya dah jauh macam tu. Pun tak tahan kita, sana sok sejengkal dari kepala. Bayangkan, itulah dahsyatnya ya. Kemudian berbagai-bagai perkara, hujan pula turun, batu pula tu, bukannya hujan air, batu turun. Ya, ada ular pula tu. Ya, mematuk-matuk, mengejor-ngejor. Ada anjing pula tu menyalak-nyalak menggigit orang-orang yang fasik di hari kiamat tu. Ya, itulah dahsyatnya. Mereka merasa berat dan resah gelisah. Lalu mereka diilhamkan jalan untuk melepaskan diri. Jadi dalam ramai itu adalah yang mendapat ilham. Sebenarnya ilham itu dari Allah juga ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada mereka untuk melakukan maksiat atau melakukan ketakwaan. Itu semua dari Allah Ta'ala belaka. Ya, macam tuan-tuan dan perempuan datang ngaji ni, siapa yang mengizinkan ya? Ketentuan siapa? Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak adalah datang. Di mana dia main kalau tak ada datang? Di rumah lah. Menantu balik lah, cucu balik lah, macam-macam lah kan ya. Nak tengok berita lah, dah jumpa ke belum kapal terbangnya hilang tu, tak nak datang ngaji. Pada hakikatnya Allah tak izinkan ya. Jadi ada ilham untuk melepaskan diri dari keadaan yang demikian. Mereka pun berkata sesama sendiri, bukankah elok kalau kita mencari orang yang dapat mengemukakan syafaat kepada Tuhan kita? Eloklah kalau ada seorang boleh jumpa, boleh kabur dengan Allah Ta'ala, minta syafaat, minta perbantuan, kalau mereka boleh membantu kita ya, supaya Tuhan melepaskan kita dari penderitaan tempat ini. Tempat itu menderita benar-benar ya. Panas yang tidak terhingga, tidak ada lindungan, melainkan lindungan aras Allah. Bukan semua orang dapat aras, betul ya. Baik, Nabi SAW bersabda lagi, setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Adam alaihissalam. Jumpa Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Ialah keturunan manusia. Kita ni semua keturunan daripada Nabi Adam ya. Jadi takkan dia biarnya cucunya. Kita ni semua cucu Nabi Adam belaka. Cucu cicit Nabi Adam belaka. Ya. Kita ni semua sepupu belaka ni tau. Tok kita sama aja Nabi Adam belaka ya. Sepupu belaka kita ni. Sepupu dengan kapal sing, sepupu dengan Barack Obama, sepupu dengan orang Iran yang mencuri pasport tu. Sepupu belaka tu tau. Ya. Jadi jumpalah dengan Nabi Adam. Ya. Serta berkata, engkau ialah bapa sekalian manusia, wahai Adam, kamu, keturunan kamulah semua manusia yang ada hari ini. Kamulah orang yang pertama. Allah telah menciptamu dengan kekuasaannya dan meniupkan padamu dari rohnya, serta ia memerintahkan malaikat sujud kepada kamu. Nampak tu? Punyalah kamu tu baik dengan Allah. Allah hormat kamu sampai diperintahkan malaikat supaya sujud kepada kamu. Sedangkan kamu makhluk yang terakhir yang Allah jadikan. Sebelum itu Allah dah jadikan malaikat, dah jadikan iblis, dah jadikan jin dan sebagainya ya. Manusia adalah makhluk yang terakhir. Tiba-tiba yang terakhir itu pula dapat penghormatan yang tertinggi dari Allah Ta'ala. Ia telah memerintahkan malaikat sujud kepadamu. Tolonglah kemukakan syafaat kepada Tuhanmu. Minta kepada Allah supaya kamu boleh membantu kami, memberi syafaat kepada kami, untuk kami supaya ia melepaskan kami dari penderitaan tempat ini. Tolonglah kami yang dah teruk benar ni.
Dah tak tahan benda ni katanya. Mendengarkan demikian, mendengarkan yang demikian, Nabi Adam berkata, aku bukanlah orang yang berpangkat yang boleh menunaikan maksud kamu. Ya, apa kata Nabi Adam? Laisa lahu, mana ke dia laisa ni? Supaya qulun kata. Ya Allah, lastu hunakum. Lastu hunakum. Dalam riwayat lain, lastulah, aku bukanlah orang yang kamu maksudkan itu. Ya, aku tak layak nak minta syafaat kepada Allah Ta'ala. Lebih aku tak layak memberi syafaat kepada kamu. Kerana aku malu dengan Tuhan. Katanya. Dia malu dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa dia malu dengan Tuhan? Dia makan buah yang dilarang. Allah kata jangan kamu hampir dengan pokok ini. Ya. La taqraba hadhihi syajara, jangan kamu hampir dengan pokok ini. Fatakuna minadh zalimin, nanti kamu jadi dari golongan orang-orang yang zalim. Tapi dia pergi juga, dekat juga, makan juga buahnya. Sebab itu dia malu nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Bukan aku orangnya, kata dia. Lastu hunakum, aku ni bukanlah orang yang berbakat yang boleh menunaikan maksud kamu itu. Dan pada satu riwayat yang lain, Nabi Adam berkata, aku bukanlah orang yang layak untuk itu. Lastulah, aku tak layak untuk itu, katanya. Kemudian serta ia menyebut salah silapnya. Dia ngapakan silap dia pada kita lah so. Aku tak layak esok kan. Pasal aku itu makan buah yang dilarang. Dia makan juga. Padahal Allah dah larang, tapi dia makan juga. Habis lucut pakaiannya. Sudahnya dia dikeluarkan daripada syurga. Ya. Juga isterinya lah. Kerana dia makan tu pun kerana apa? Pujukan dari isterinya siapa? Opah kita lah kata. Siapa namanya? Hawa. Mula dia di iblis. Cuba diselewengkan oleh iblis. Tapi dia boleh bertahan dengan iblis. Aku tak nak kata. Lepas tu iblis pergi jumpa opah kita. Opah kita bila dengar pujukan iblis tu, terus mencapai nak makan. Nanti dulu kata iblis, kalau kamu makan tu kamu seorang je tinggal dalam syurga. Lebih baik kamu ajak Adam sekali, barulah dua-dua kamu tu kekal dalam syurga. Sebab buah tu nama buah apa? Nama buah tu apa? Buah khuldi. Khuldi tu artinya kekal. Sebenarnya khuldi tu iblis yang bagi nama pada buah itu. Allah tak sebut pun ya. Iblis yang ngabur. Kamu tahu tak buah ni buah apa? Entah, mana aku tahu, kata dia Adam. Inilah dia buah khuldi. Siapa makan buah ni dia kekal duduk dalam syurga. Lepas tu kabur pada opah kita pula. Kata opah. Kata iblis. Maka itu yang dia tak benar tu. Bila balik aja Adam, dia pun boleh mujuk Abang Adam. Orang lelaki ni kalau isterinya mujuk bunyi itu, lenyor jadinya. Ya. Tak percaya, terai balik kau. Ya. Terai balik kau. Abang Tin, tengok tak lenyor ke tak Tin? Dia kau begitu. Ya. Jadi bila dia pujuk-pujuk, hendaklah sudahnya. Makanlah dua-duanya. Sehingga keluar daripada syurga. Semua orang dah tahu cerita ni. Tak payah ada cerita lagi dah. Ya, sehingga apa? Nabi Adam berkata, aku bukanlah orang yang layak untuk itu. Serta ia menyebut salah silapnya yang pernah dilakukannya. Dengan sebab itu, ia merasa malu kepada Tuhannya. Dia malu ya. Tetapi kata Nabi Adam, pergilah kamu menemui Nabi Nuh. Nuh ni lebih baik lagi dah berlaku, kata dia ya. Tentu dia boleh bantu kamu, gitu ya. Kenapa? Nabi Nuh Rasul yang pertama yang telah diutus oleh Allah Ta'ala. Ya, Nabi Nuh tu Rasul yang pertama pada Nabi Adam yang pertama. Tapi Nabi Adam tidak mengaku diri dia tu Rasul yang pertama. Dia manusia yang pertama. Nabi Nuh ni Rasul yang pertama, katanya. Padahal dua-dua Rasul tu. Nabi SAW bersabda, setelah itu mereka pun pergilah menemui Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh pun menjawab dengan katanya,
aku bukanlah orang yang berpangkat boleh menunaikan maksud kamu itu. Dan dalam riwayat yang lain katanya Nabi Nuh berkata, aku bukanlah orang yang layak untuk itu, serta ia menyebut silapnya yang pernah dilakukannya. Apa silap Nabi Nuh? Apa silapnya? Nabi Adam kita tahu silapnya. Nabi Musa pun kita tahu silapnya. Nabi Nuh apa silapnya? Nabi Nuh tu pernah mendoakan kepada Allah, ya Allah, kaum aku ni biut berbenar. Tahu ke biut? Ya Allah, dia tak tahu biut ke? Apa dia? Degil berbenar. 950 tahun aku berdakwah mereka supaya menyembah kamu, tapi dia tak nak juga. Biut berbenar. Oleh itu kamu tunjukkanlah kekuasaan kamu kepada mereka. Itu yang datang wahyu dari Allah tu, suruh buat apa? Suruh buat bahtera, kapal. Suruh buat kapal atas bukit pula tu. Orang buat apa kapal di mana? Tepi laut lah patutnya buat kapal. Ini dah atas bukit, suruh buat atas bukit. Nabi Nuh buat jugalah atas bukit. Sementara itu Allah turunkan hujan. Maka tenggelamlah negara Nabi Nuh tu, habis tenggelam. Sampai isteri dan anak-anaknya pun sama-sama tenggelam dalam air yang begitu kuat. Ya. Tapi Nabi Nuh dan orang-orangnya selamat. Lebih kurang 40 keluarga selamat belaka. Ya. Jadi lepas itu belayarlah dia di atas kapal tu. Akhirnya mendaratlah kapal Nabi Nuh tu di mana? Di Bukit Judi. Nama bukitnya Bukit Judi. Bukan main judi itu dah. Nama bukit tu Judi, ya. Mendaratlah dia di Bukit Judi. Pada berapa bulan? 10 hari bulan Muharram, hari Asyura. Itu yang bila hari Asyura tu sibuk dia membuat apa? Buat bubur Asyura. Padahal hukumnya harus saja, bukannya ada pahala sunat, tidak. Harus saja. Kenapa? Hari itu kita mengingatkan peristiwa kapal Nabi Nuh mendarat. Udah mendarat tu Nabi Nuh tanyalah sahabat-sahabat yang ada dalam kapal tu, apa ada benda nak kita makan wahai sahabat-sahabatku? Kata dia sahabatnya, tak ada apa ya Nabi Allah, apa pun tak ada. Kata Nabi Nuh, kamu repih-repih lah. Tahu repih? Apa repih-repih? Cari-carilah. Dia pun carilah. Cari penyapu, cari sapu. Dapatlah beberapa biji beras, beberapa biji kacang, ya. Beberapa macam-macam lah, gandum sikit, beras sikit, kacang sikit. Dapat sikit dikumpulkan, tunjuk kepada Nabi Nuh, ya. Kata Nabi Nuh, kopi inilah kita buat bubur je lah, kata. Jadi dia buatlah bubur hari itu. Itu dikenali bubur tu bubur apa? Asyura. Kenapa sebut Asyura? Bubur yang dibuat pada 10 hari bulan Muharram. 10 cakap Arab kan? Asyara, ya. Jadi Asyura tu pada yang ke-10 hari bulan Muharram. Ya, tapi bubur Nabi Adam tu, Nabi Adam tak begini. Bubur Nabi Nuh tu tak ada sama dengan bubur Asyura kita. Bubur Asyura kita ada apa? Ada daging, ada udang galah, ada minyak sapi, macam-macam dalamnya. Bubur Asyura Nabi Nuh, yang itulah kacang-kacang saja, kuahnya banyak, kacangnya sikit. Jadi sebab itulah Nabi Nuh tu malu nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, ya. Aku bukanlah orang yang layak untuk itu, serta ia menyebut salah silapnya yang pernah dilakukannya. Dengan sebab itu ia merasa malu kepada Tuhan. Tetapi kata Nuh, pergilah kamu menemui Nabi Ibrahim, yang Allah telah jadikan dia orang yang damping di sisinya. Sampai Nabi Ibrahim dapat gelaran, dapat pangkat dari Allah tu. Apa pangkatnya? Khalilullah. Pangkat dia Khalilullah, kekasih Allah, gitu. Jadi setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan katanya, aku bukanlah orang yang berpangkat boleh menunaikan maksud kamu. Apa aja Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh tolong kamu. Aku bukan layak nak tolong kamu. Kerana aku ni pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan aku malu nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Apa salah Nabi Ibrahim? Apa salah Nabi Ibrahim?
dia membuat satu hela ya untuk melepaskan dirinya daripada Namrud, sehingga seolah-olah dia menipu Namrud tu. Nabi tak ada nipu, Rasul mana ada nipu, mustahil mereka tu berdusta. Tapi dia buat itu seolah-olah macam dia berdusta. Dia menafikan sesuatu dan memberi alasan seolah-olah dia berdusta kepada Namrud. Tapi sebenarnya tak ada dosa. Dia lawan dengan hujah je ya. Ya. Apa salahnya? Semasa Namrud dan tentera-tenteranya dalam keadaan hawa yang sangat panas, macam inilah panas berbenar. Macam sekarang ni, Namrud dan tentera-tenteranya pergilah berkelah di tepi laut. Di mana tepi laut? Di lumut lah. Ya. Namrud dan tentera-tenteranya berkelah di tepi laut lumut. Seronoklah dari situ. Ada pertandingan ratu cantik, ada pertandingan ngejoy itik, lagi ada pertandingan manjat tiang licin. Lagi apa? Apa? Pukul bantai. Tahu pukul bantai? Ngempuk bantai. Lawan ngempuk bantai. Udah habis, baliklah damai. Balik ke negara Namrud tu lah ya. Bila balik, masuklah ke dalam kuil untuk sujud syukur lah bahasanya. Di atas kejayaan perkelahan mereka itu. Tengok dalam kuil tu apa? Habis berhala-berhalanya tu pecah. Ada yang putus kepala, ada yang hancur badan, ada yang lutut kepak dan sebagainya. Habis berhala tu. Jadi kata Namrud ni tak lain Ibrahim punya kerja ni katanya. Dia bukan nak tahu pun, tapi ada pernah orang nampak Ibrahim masuk dalam kuil tu. Tapi tak nampak dia ngempuknya tu. Memang ada masuk Ibrahim. Dia lapor kepada Namrud. Ini sah dia lah ni katanya. Dipanggil lah Nabi Ibrahim. Ibrahim katanya, siapa yang memecahkan patung-patung aku ni katanya? Yang memecahkan, mengepak-ngepakkan Tuhan kami ni siapa? Kata Nabi Ibrahim, tanyalah patung yang besar tu. Bukan ada kapak tu tersangkut aja pada lehernya, kata Nabi Ibrahim. Lepas dia ngempuk-ngempuk patung-patung tu, memang disangkutnya kapak tu di leher patung yang terbesar. Patung itu tak ada diusiknya, tak ada rosak. Yang rosak patung-patung lain, yang itu elok aja. Seolah-olah dia memberi isyarat kepada Namrud bahawa yang memecahkan patung-patung itu siapa? Patung yang besar tu. Seolah-olah apa itulah, itu yang dia malu dengan Allah tu, teknik dia tu. Seolah-olah dia menipu. Padahal dia tak menipu pun, dia tak mengatakan dia tidak buat. Kalau dia mengatakan dia tak buat, itu menipu lah namanya. Ini dia tidak menafikannya. Cuma dia suruh tanya patung yang besar tu. Kata Namrud, kamu ni bingung ke Ibrahim? Kata Namrud, mana tahu patung tu bercakap? Dia bukan boleh bercakap katanya. Lagipun takkanlah patung tu boleh berjalan ngempukkan patung-patung yang lain ni. Patung mana boleh bergerak katanya. Jawab Nabi Ibrahim, kalau dah kamu tahu dia apa tak lalu, kamu sembah dia buat apa katanya. Dengar itu terduduk Namrud, tak boleh jawab apa dah, terduduk kalah berhujah dengan Nabi Ibrahim. Tapi masa itu dia berkuasa. Bila dia berkuasa, kalau dia salah pun kira tak salah, dan orang yang dikira tak salah pun dikira bersalah. Ya tak? Sampai tak boleh masuk pilihan raya. Kalau dia tak salah pun kira bersalah juga. Pasal dia tak ada berkuasa. Yang menentukan tu orang yang berkuasa. Itulah cerita. Itu sebablah kata orang putih kata, history repeats itself. Apa tu ya? Sejarah berulang kembali. Sekarang ni berlaku dah? Berlaku. Sengaja tu, sengaja dirancang. Supaya kawan tu tak dapat bertanding. Sengaja dirancang tu. Padahal pembicaraan itu sepatutnya berlaku pada 10 hari bulan April, 7 hingga 10 April. Tapi sengaja dicepatkan. Kenapa? Bagi coincide dengan hari hari pilihan raya kecil di Kajang tu. Rantau lah. Sebut aja. Jadi sejarah itu berulang sampai sekarang. Ada lagi yang akan datang gitulah, pulang lagi.
Kerana orang yang berkuasa tu dia boleh menentukan apa saja yang dia kehendaki. Dia bukan kira dosa pahala, tak ada kira. Begitulah Nabi Ibrahim tu didapati salah. Dan dihukum, apa hukumnya? Dibakar hidup-hidup. Maka dibakarlah, diunggullah api sebesar surau ni. Itu diangkat Nabi Ibrahim, campak ke dalam api tu. Sebenarnya bukan campak pegang betul, dia pakai syung, apa gelar tak? Dia panggil sling ni, syung. Seorang mubuhnya nak apa namanya, mutihkan tali tu, tak terputus. Seorang lagi datang, tak terputus. Seorang lagi datang, tak terputus. Akhirnya dipanggil ayahnya. Ayahnya Azar namanya. Bila ayahnya buat, kejap je, pum, dah terputus. Maka Nabi Ibrahim pun tercampaklah ke dalam api. Orang ingat dah rentung lah Nabi Ibrahim. Rupanya tak ada rentung, sejuk aja api tu. Allah perintahkan api tu jadi sejuk. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Kami berkata, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadi kamu ni sejuk. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan ke atas Ibrahim. Maka dah habis api tu, nyerongin je Nabi Ibrahim. Bara-bara tu apa pun tak ada kena, tak ada calor pun dia. Comot pun dah. Begitulah kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab itu kata Nabi Ibrahim, aku tak berani nak jumpa dengan Allah. Aku malu nak jumpa dengan Allah. Lepas tu dia pun recommend pula seorang lagi. Dan setelah itu, aku bukanlah orang yang layak untuk itu, serta ia menyebutkan salah silapnya yang pernah dilakukannya, dengan sebab ia merasa malu. Ketika itu merasa malu kepada Tuhannya. Tetapi kata Nabi Ibrahim, pergilah kamu menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa boleh tolong kamu. Aku dah tak boleh. Pergilah kamu menemui Nabi Musa alaihissalam yang Allah berkata-kata dengannya. Nabi Musa ni pernah Allah berkata-kata dengannya. Wa kallamallahu Musa, berkata Allah kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, dengan beberapa perkataan. Yang lain tak ada. Dan serta memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi SAW bersabda, Nabi ini Nabi Muhammad dia cerita lagi. Setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menjawab dengan katanya, aku bukanlah orang yang berpangkat yang boleh menunaikan maksud kamu itu. Dan pada satu riwayat yang lain, Nabi Musa berkata, aku bukanlah orang yang layak untuk itu. Apa dia? Lastu laha. Aku bukanlah layak untuk itu. Lastu tu aku tidak, aku bukan. Aku bukanlah orang yang layak untuk meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Serta ia menyebutkan salah silapnya yang pernah dilakukannya. Apa salah Nabi Musa? Dia nombok tentera Firaun, mati sekali tumbuk tu. Dia bukan nombok sengaja nak bunuh. Bergaduh tentera Firaun tu dengan orang Bani Israel. Tentera Firaun tu orang Qibti. Qibti tu orang asli di Mesir dululah. Firaun tu orang Qibti lah tu. Yang Bani Israel ni pendatang. Pendatang biasanya di bawah kekuasaan orang yang sedia ada di situ lah tu. Jadi nak bergaduh tentera Firaun tu yang berbangsa Qibti dengan seorang Bani Israel. Bani Israel itu sebangsa dengan Nabi Musa. Maka dia nak melerai, tertumbuk tentera Bani Israel tu. Bukan tumbuk betul pun, tertumbuk. Kerana malulah tentera tu tahulah memang apalah dengan baju besi dan sebagainya. Jadi ditumbuknya tentera Firaun tu, mati kejap-kejap itu. Nabi Musa ni memang terkenal dengan kegagahannya, memang gagah. Satu ketika orang nak mengangkat batu, anak Nabi Syuaib nak mengangkat batu yang boleh menghalang batu tu, menghalang air tu daripada arus dia nak ambil air tu terhalang oleh batu.
Nak dia angkat tu tak boleh. Nabi Musa angkat steady, senang angkat. Memang dia gagah orang ni, kuat. Ya, orang-orang pun zaman dia tu memang orang kuat-kuat belaka. Tidak kau senang angkat batu-batu tu nak buat piramid tu. Besar mana batunya, siapa dah pergi Mesir tahulah, siapa dah pergi tengok piramid. Macam mana besar batu tu. Dia atur susun. Begitulah gagahnya orang Nabi Musa. Nabi Musa sendiri memang gagah pun. Sekali tumbuk mati. Kita ada apa tu? Mana kan murid-murid silat gayung ke, silat lincah ke, ada? Ada tumbuk mati. Tok gurunya ada? Mana kena tok gurunya? Ada sekali tumbuk mati. Tok guru silat mana? Ni. Mana ada ya? Silat gayung ke, silat apa? Silat sanding ke, silat macam-macam lah. Silat lincah ya. Saya tu belajar juga silat lincah tau. Ya, sampai tamat juga tau. Tapi nyamuk pun tak boleh mati. Tak usah kau orang ya. Nabi Musa mati. Hari ni mana ada orang nombok mati? Sapuk biki ada nombok mati? Mana ada ya? Mike Tyson ada nombok mati? Ada? Mike Tyson ada nombok mati? Jenuh dah ya, ngigit telinga tak mati juga. Tapi Nabi Musa mati sekali tumbuk. Ya. Sebab itu dia lari dari Mesir. Sehinggalah Allah perintahkan dia balik untuk menyeru Firaun. Padahal Firaun tu pangkat dia. Ya. Sampai Allah perintahkan izhab ila Firaun innahu tagha, kata Allah. Kembalilah kamu, berjalanlah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Baru dia balik. Itu Nabi Musa ya. Jadi kata Nabi Musa, aku tak layak lagi, dah rapi tu tak layak lagi. Ya. Setelah itu mereka pun datang menemui dah ada Nabi Musa ya. Mana Nabi Musa belum lagi. Mana Nabi Musa tadi? Mereka pun pergi menemui Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa menjawab dengan katanya, aku bukanlah orang yang berpangkat yang boleh menunaikan maksud kamu itu. Kata Nabi Musa, aku bukan orang yang layak untuk membantu kamu dalam urusan syafaat itu ya. Dan pada satu riwayat Nabi Musa berkata, aku bukanlah orang yang layak untuk itu. Serta ia menyebutkan salah silapnya. Dia pun ceritalah, aku dulu pernah bunuh tentera Firaun, aku tumbuk mati dia. Lepas itu aku malu berjumpa dengan Allah Ta'ala ya. Dengan sebab itu ia merasa malu kepada Tuhannya. Tetapi katanya lagi, kata Nabi Musa, pergilah kamu menemui Nabi Isa AS. Kerana Nabi Isa itu Ruhullah, Ruh Allah ya, Ruhullah, dan kalimahnya dan kalimah Allah ya, Ruhul Qudus. Nabi SAW bersabda, setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Isa Ruhullah dan kalimahnya. Maka Nabi Isa menjawab dengan katanya, aku bukanlah orang yang berpangkat boleh menunaikan maksud kamu itu. I'm sorry, kata Nabi Isa, I cannot help you, I'm not the one who can help you, kata dia. Ya. Aku tak layak untuk menolong kamu, kata dia Nabi Isa. Dan pada satu riwayat Nabi Isa berkata, aku bukanlah orang yang layak untuk itu. Tetapi kata Nabi Isa, pergilah kamu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang telah diampunkan salah silapnya yang terdahulu dan yang terkemudian. Kata Nabi Isa, aku tak layak. Pasal apa Nabi Isa mengatakan diri dia tak layak? Kenapa dia malu dengan Tuhan? Dia bukan ada buat salah apa-apa. Pasal apa? Pasal umat dia mengatakan dia itu anak Allah. Ya. Sedangkan Allah kata lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi umat dia mengata dia bila sebut Jesus son of God, Jesus son of God, bacalah mana-mana scripture mesti ada sebut Jesus son of God. Kerana mereka percaya Tuhan tu ada tiga. Mereka percaya Tuhan tu tiga. Yang pertama Allah, yang kedua isteri Allah iaitu Maryam, yang ketiga anak Allah iaitu Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa dia mengaku dia hanya Nabi, dia hanya Rasul, bukan anak Tuhan. Kan? Itu sebab dia malu nak berjumpa dengan Allah. Umatnya, kerana kesalahan umatnya, bukan kesalahan dia.
Dia tak ada salah. Ya. Oleh kerana umat itu mengakukan dia tu anak Tuhan, maka sebab itu dia malu, tak nak jumpa dengan Allah Taala. Sebab umat yang kata innallaha salisu salasa, sesungguhnya Allah itu 3 daripada 3. Sebab itu tuan-tuan kalau jumpa ayat itu jangan baca itu aja. Laqad kafaral ladzina kafaru. Qalu, sesungguhnya orang kafir itu berkata innallaha salisu salasa. Kalau kita baca itu aja seolah-olah kita setuju dengan mengatakan bahawa Tuhan tu 3 daripada 3. Nak daripada pangkal ayat tu. Baru dia menepati akidah yang sebenarnya. Jadi kata Nabi Isa, kamu pergilah jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia hamba Allah. Dah hamba Allah pula, diampunkan dosanya yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Itu dia ya. Fayu'zan ali, kira aku tak apa namanya, mana dia maruhu kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, iaitu sesungguhnya telah diampunkan dosanya yang terdahulu daripada ini, wa ma ta'akhkhar, dan juga yang kemudian dijamin Nabi Muhammad itu diampun dosanya yang terdahulu dan juga yang kemudian. Sedangkan Nabi Muhammad mana ada dosa? Nabi-nabi dan rasul-rasul bukan ada dosa. Mereka itu apa? Orang tak ada dosa panggil apa? Orang yang dipelihara dari dosa dipanggil apa? Maksum, ya, maksum. Bukan maksum. Maksum ada bawah target tu tengah jual roti canai. Ini maksum, ya. Terpelihara daripada dosa. Jadi jumpalah Nabi Muhammad, dia adalah telah diampunkan dosanya dan dulu dan juga yang kemudian, ya. Kata rawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah itu mereka pun datanglah menemuiku. Datanglah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Masuk kita lah tu jumpa dia, ya. Ya kita tak? Iyalah. Kita ni jumpa Nabi Muhammad, ya. Ya Nabi Allah, kami dah teruk ni katanya, udah ngelupa ni, dah ngelejat ni, tolonglah bagi syafaat kepada kami, ya. Aku pun memohon izin menghadap Tuhanku. Nabi Muhammad pun menghadap Allah, minta izin nak menghadap Allah Taala. Lalu diizinkan. Dan pada satu riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah itu mereka datang menemuiku, aku pun berkata, akulah orang yang layak untuk itu. Ya. Nabi Muhammad berkata, aku yang layak untuk itu. Untuk apa? Meminta syafaat bagi kamu, ya. Ini bukan makna Nabi Muhammad tu takabur, ya. Jangan silap ni. Takabur benar Nabi Muhammad tu, yang lain semua tak layak, dia seorang je layak ni. Bukan bermakna itu Nabi Muhammad dia jauh daripada sifat-sifat seperti itu. Tapi dia terpaksa ceritakan juga. Kalau dia tidak cerita, macam mana kita nak tahu cerita ni? Itu sebab di antara kadang-kadang kita dengar macam Nabi Muhammad tu macam dia takabur, macam muji diri saja. Akulah orang yang paling bertakwa, kata Nabi Muhammad. Aku adalah orang yang boleh memberi syafaat. Kamu ni tidak akan beriman selagi kamu tak kasihkan aku seperti kamu kasihkan diri kamu sendiri. Macam dia nak ngangkat diri dia aja. Tapi dia terpaksa berkata demikian kerana dia Rasul. Kerana kalau dia tak cakap Rabb itu, mana kita tahu. Ya. Dia boleh, kita tak boleh. Ya. Janganlah pula itu mendengar itu kita pula muji diri kita, itu tak boleh. Saya lah ustaz yang paling terror di kampung, macam. Macam. Kalau saya cakap itu macam mana? Bulan depan apa buat? Kosongkan surau ni, biar tinggal tirai tu aja. Kalau ada lah saya cakap itu, tak boleh, kita tak boleh. Tapi Nabi Muhammad terpaksa bercakap seperti itu, seolah-olah dia memuji dirinya sendiri. Tengok ni dulu, Nabi Adam tak layak, Nabi Nuh tak layak, Nabi Ibrahim tak layak, Nabi Musa tak layak, Nabi Isa tak layak. Tiba-tiba Nabi Muhammad layak pula tu. Yang menceritakan siapa? Nabi Muhammad belum ceritakan tu. Bukan kan nampak macam muji diri tu. Tetapi dia terpaksa berbuat demikian,
Setelah itu mereka pun datang menemuiku, aku pun memohon izin menghadap Tuhanku, lalu diizinkan. Dan pada satu riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah itu mereka datang menemuiku, aku pun berkata, akulah yang layak untuk itu. Nampak tu? Itu macam takabur itu bunyinya, akulah yang layak untuk itu katanya. Dia itu memang tak layak. Contoh macam itu lah sekarang. Akulah orang yang layak untuk itu. Macam tu. Ada dua kali itu. Akulah orang yang layak untuk itu. Akulah orang yang layak untuk itu. Dua kali. Satu, dua ya. Dua kali. Akulah yang layak untuk itu. Ya. Apa kata Rasul? Ana laha. Itu dia. Akulah orangnya. Ana laha. Ya. Aku pun pergi serta memohon izin menghadap Tuhanku. Itu cerita lain ya. Lalu diizinkan. Maka apabila aku menghadapnya, aku merebahkan diri sujud. Lalu dibiarkannya aku sujud beberapa lama. Sujud Nabi Muhammad tu. Ya. Padahal di akhirat mana ada sujud lagi. Ini cerita ni di akhirat ke di dunia? Di akhirat, di padang mahsyar ya. Ya. Mana ada sujud lagi di akhirat? Nak sujud bila? Sekarang ni masa di dunia barulah kita sujud ya. Tapi Nabi Muhammad sujud, merebahkan dirinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibiarkannya aku sujud beberapa lama yang Allah kehendaki. Tak ada khabar berapa lama. Agaknya lama ke sekejap? Lama. Kita pun esok sujud juga tahu. Syaratnya masuk syurga lah. Bila kita masuk syurga, ya, orang ahli syurga tu ditanya, apa lagi nikmat yang belum kamu terima wahai hamba-hambaku, kata Allah. Kita jawab, kami dah terima semuanya ya Allah. Oleh yang demikian izinkanlah kami sujud kepadamu tanda kesyukuran ya Allah. Kata Allah, di akhirat dalam syurga mana ada sujud? Tak ada. Kalau kamu nak sujud di dunia dulu kata. Tapi selepas itu apa kata Allah? Oleh kerana kamu beria-ria benar minta, aku izinkan kamu sujud bagi kali terakhir.